Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini topik kita dah habis ya. Jadi Umi nak bincang sikit untuk kertas 2 ni. Lepas ni Umi akan bincang banyak kertas 2, step nak menjawab kertas 2. Okey, kertas 1 nak tak nak memang penguasaan topik. So Umi akan banyak touch untuk kertas 2 lah. Okey, so hari ni kita akan tengok sikit cara nak jawab ya untuk tajuk mesin. Okey, kita pergi tengok sini. Dia kata sekumpulan murid menyiasat tentang bilangan takal dan bilangan murid yang diperlukan untuk memindahkan sebuah kotak yang berat ke atas lori. Nyatakan satu mesin ringkas lain yang boleh digunakan untuk memindahkan kotak. Okey, sekarang semua pelajar ni digunakan takal. Okey, so ingat takal dia mesti ada tali dan dia ada roda kat sini ya. Okey, so apa lagi boleh gunakan? Kat sini tata condong. Okey, dia gunakan untuk contoh nak masuk kat lori kan. Ni bahagian belakang lori. Dia boleh letak satu satah kat sini. Lebih kurang macam ni lah ya, satu satah. Dia akan tolak kotak ni daripada bawah ke atas. Okey, seterusnya kita tengok. Mengapakah alat dalam Rajah 2 dan alat yang dinamakan DA, tata condong ni boleh digunakan untuk memindahkan kotak. Okey, kerana apa? Kerana permukaan yang condong memudahkan beban digerakkan ke arah yang lebih tinggi. Okey, ni Umi banyak guna short form. Korang kena pilih penuh-penuh, okey? Jangan guna bahasa-bahasa ringkas macam ni, tak boleh guna. Okey, so sebab kita senang, sebabnya takal dengan tata condong ni adalah mesin ringkas yang paling sesuai untuk memindahkan beban dari kedudukan yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Alright. So kita tengok kat sini, bina jadual. So kalau jadual senanglah. Buat je dua jadual macam ni. Bilangan takal. Satu lagi, bilangan murid yang diperlukan untuk mengangkat kotak. Awak tulis penuh-penuh. Okey, 1, 2, 3. Lepas tu 10, 8, 6. Okey, senang je nak buat. Nampak dapat je macam ni terus dapat 2 markah. Ni memang markah bonus lah. Awak kena pandai pindahkan data ni kepada bentuk jadual. Apakah pola bilangan murid yang diperlukan jika bilangan takal bertambah? Pola bilangan takal bertambah. So apa pola dia ni? Berkurang. Itu saja. Senang sangat nak jawab. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okey, ini pula. Rajah 3 menunjukkan dua alat. Okey, apakah persamaan antara alat J dan alat K? Apa persamaan dia? Kedua-duanya adalah mesin kompleks. Okey, berikan inferen bagi jawapan kamu di 3A. Kalau inferen dia mesti ada kerana. Kenapa kita kata dia tu mesin kompleks? Kerana kedua alat itu mempunyai lebih daripada satu mesin ringkas. Ni mesin kompleks gabungan mesin ringkas kan. So kita bagi masuk dekat situ. Nyatakan satu mesin ringkas yang terdapat pada setiap alat. Ni senang, boleh pilih lah. Kalau macam J ni, kita boleh tulis juga tuas. Okey, tuas kan. Ni tuas kelas keberapa ni? Kena tengok beban kat sini, fulcrum kat sini, daya kat sini. Kalau S kat tengah, tuas kelas ke? S kat sini, dia punya fulcrum lah salah. Fulcrum kat sini. So beban kat tengah, Puyo, birthday dia. So tuas kelas ke-2. Okey, K pula yang ni. Dia boleh bocorkan lubang kan? So kita boleh letak baji kat sini. Baji. Ataupun dekat kawasan sini ada skru. Ataupun boleh letak skru. Boleh pilih mana satu. Berikan satu contoh lain mesin kompleks. Awak boleh bagilah apa-apa ketik suku ke,
ataupun jam ke apa-apa yang berkaitan, memang boleh dapat 1 markah, senang je. Jam 4 merupakan satu penyiasatan tentang bilangan kotak. Inilah yang saya kata tata condong tadi yang dipindahkan ke dalam lori dalam masa 30 minit dengan menggunakan kaedah yang berbeza. Tata condong yang ni guna forklift, diangkat. Okey, seterusnya dia guna dua saja. So satu ni yang dipindahkan masa dia 10 minit saja. Yang ni 20 minit. Forklift lagi lambat. Gunakan ni lagi cepat 10 minit je. So kita tengok apakah tujuan penyiasatan ini. Nampak? Ni sama juga Umi ada bagi tahu dalam kelas. Kalau kita dapat je soalan dalam bentuk jadual. Okey. Teknik ni hanya valid dalam bentuk jadual ya. Teknik jari. Okey. Mesti gunakan tangan kiri. Buat bentuk fist. Kat tangan kiri kita kan. Buat bentuk fist macam ni. Ni jari tengah. Okey. Yang ni jari telunjuk awak. Ni jari awak yang lain lah. Macam tu kan. So jari yang panjang ni mesti PM, jari yang pendek mesti PB. PB ni kalau ada 3 kotak, dia mesti duduk dekat paling ujung. Okey? Okey, so sekarang ni kita ada PM, kita ada PB yang ni. So PM kita kaedah. Okey, kaedah apa? Mari kita tengok. Okey, apakah tujuan penyiasatan untuk mengkaji hubungan antara kaedah, tengok sikit kaedah yang digunakan untuk memindahkan kotak. Macam tu. Agak panjang tapi kalau letak kaedah je, kaedah apa? Salah lah kalau letak kaedah je, kaedah apa? Kena lengkap. Kaedah yang digunakan, pun bolehlah kaedah yang digunakan dengan PB awak tadi. So kita tengok sikit PB kita, bilangan kotak yang dapat dipindahkan. Okey. Namakan mesin ringkas yang digunakan dalam P. Tengok balik P. Apa mesin ringkas dia? Umi dah sebut dah tadi. Adalah tata condong. Padahal maklumat berikut dengan pemboleh ubah yang betul dalam penyiasatan itu. Bilangan kotak yang dapat dipindahkan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Sebab apa? Bilangan kotak yang dapat dipindahkan ni hasil. So kalau hasil dia adalah PB. Kaedah yang digunakan adalah dimanipulasikan. So nampak 2 markah saja. Awak tanda ni dapat 2 markah. Okay. Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan ini? Ingat hipotesis adalah semakin, so tulis semakin, apa dia awak nak letak kat situ? Selalunya semakin kan, dalam ni semakin, dalam part ni tak sesuai kita guna semakin ni sepatutnya hipotesis semakin, tapi untuk tajuk ni dia tak sesuai semakin. So apa yang sesuai untuk awak gunakan? Kita tengok kat sini. Penggunaan mesin kompleks dapat memindahkan lebih banyak kotak. Penggunaan mesin kompleks dapat memindahkan lebih banyak kotak. Dia macam kesimpulan sikit Kalau kita biasa jumpa pun hipotesis semakin kesimpulan jika masa kan. So basically dia berkaitan lah. So awak boleh guna penggunaan mesin kompleks dapat memindahkan lebih banyak kotak. Adakah penciptaan mesin Q yang lestari penting kepada manusia? Adakah penting? Mesin Q tadi apa dia? Forklift kan? Q ni. Penting ke tak penting sekarang? Penting lah. Okey. Kenapa? Dapat menjimatkan masa. Dapat 1 markah. Menjimatkan masa boleh, memudahkan kerja boleh. Itu saja. Okey, dalam bab ni memang senang kalau awak faham apa keseluruhan cerita dia. So, sebab tu kalau tak faham topik, tolong tanya.